Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. InsyaAllah dalam siri kelima. Pembongkaran rahsia-rahsia keajaiban dalam Al-Quran Al-Karim. Kali ini kita akan bincangkan tentang satu buah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim, yang mana buah ini sangat hebat, sangat bermanfaat. Nabi kata, dia merupakan penawar kepada hati yang luka lara, yang rosing risau, yang depressed, yang anxiety, yang rasa tak tentu arah, rasa nak mati dan sebagainya. Ini penawarnya. Dan juga Nabi kata, dia juga menjadi baja untuk cergaskan minda. Pokok apa dan buah apa? Ini dia. Kita sudah kenalkan, iaitu labu. Labu ini, pokoknya disebut juga sebagai pokok Nabi Yunus AS. Kenapa? Kerana Nabi sendiri yang menggelarkannya. Sabda Rasulullah SAW, bahawa labu itu buah dari pohon saudaraku Yunus AS. Kerana Allah SWT tumbuhkan pokok ini khas untuk Nabi Yunus AS. Untuk apa? Kita dengar kisah dia. Dan kita lihat dulu ayat yang ke-146 surah As-Saffat. Tentang Allah Ta'ala sendiri yang memperaki pokok ini untuk Nabi Yunus. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqatin. Dan kami tumbuhkan untuknya, ini Nabi Yunus, sepohon pokok yang berdaun lebar jenis labu. Ada tujuan daun lebar tu. Nanti kita lihat ceritanya. Kisah Nabi Yunus AS ini ada banyak dinukilkan dalam kitab tafsir. Tapi kita ambil sebahagian daripada kisah itu dari kitab tafsir Ibn Kathir. Saya tak cerita semua, tapi ambil sebahagian-bahagian saja. Dalam ini disebutkan bahawa Nabi Yunus AS ini adalah keturunan Binyamin, adik-beradik Nabi Yusuf AS. Bila zaman dia hidup? Iaitu 800 tahun sebelum Masih. Jadi kalau campur dengan 2021 sekarang, artinya zaman itu sudah pun berlalu 2800 tahun lebih. Saya tak cerita semua dari awal kisah Nabi Yunus. Nak cerita ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Ikan tu disebut dalam tafsir ikan nun. Orang sekarang mentafsirkan ikan paus, kerana dia ikan besar. Nabi Yunus bila ditelan oleh ikan nun ni, zanna Yunus annahu qad mata. Dia sangka dia dah matilah. Yalah, kalau kita pun masuk dalam perut ikan, matilah. Ya? Kalau kita berada macam tempat Nabi Yunus ni, subhanallah, berada dalam 3 kegelapan. Pertama, gelap duduk dalam perut ikan. Yang kedua, gelap di dalam laut dalam. Kerana ikan paus ni, dia tak duduk di permukaan air, duduk di laut dalam. Laut dalam ni, kajian-kajian menunjukkan tempat yang sangat gelap dan paling gelap. Apatah lagi zulumatul lail, waktu malam lagilah gelap, gelap berganda-ganda. Lalu Nabi Yunus bila duduk dalam keadaan begitu, faharraka jawarihahu fataharrakat. Dia cuba gerak-gerakkan tangan. Hidup lagi dia kata. Lalu apa dia buat? Dia bertasbih kepada Allah SWT, sujud kepada Allah SWT dan bertasbih. Dia kata apa? Ya Rab, wahai Tuhan, aku telah jadikan tempat ni, ini dalam perut ikan ni, tempat sujud untukmu, kepadamu, yang mana tak pernah ada orang sujud macam aku sujud ni. Mana ada lagi dalam cerita-cerita dulu kala pun tak ada orang sujud dalam perut ikan. Mati belaka. Tapi Yunus tidak mati dan dia boleh beribadah kepada Allah SWT. Di sana, dia sentiasa mengulang-ulangi tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tasbih ini banyak para ulama kata
kalau kita dalam keadaan kesusahan, dalam musibah, dalam duka, duka cita, banyakkanlah tasbih ini. Terutama macam kita sekarang ni, zaman kita menghadapi bala musibah COVID. Banyakkanlah tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. InsyaAllah Allah akan lepaskan kita daripada segala bala bencana itu, sebagaimana Allah lepaskan Nabi Yunus daripada dipenjara dalam perut ikan. Apa Allah Ta'ala kata? Tengok ayat 143. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah tak kerana Nabi Yunus ni jadi orang yang sentiasa bertasbih kepada Allah SWT. Kalaulah tak begitu, ayat 144 dia kata la labisa fi batnihi ila yaum yub'atsun. Nescaya dia akan kekal duduk dalam perut ikan tu sampai kiamat. Sebab tu ada setengah pendapat kata ikan nun yang telan Nabi Yunus ni masih hidup sampai kiamat. Sebab Allah tak nak sebut. Ya? Kalau tak kerana Nabi Yunus bertasbih, dia akan duduk dalam perut ikan sampai kiamat. Maknanya ikan ni akan kekal sampai kiamat. Nabi Yunus ni, bila Allah Ta'ala arahkan ikan supaya lepaskan Nabi Yunus ni di pantai, lalu terdamparlah dia di pantai yang tandus, tanpa pokok-pokok, kering macam padang pasir. Ya. Sedangkan Nabi Yunus ketika keluar tu sangatlah lemah, badan dia sakit-sakit. Lalu Allah tumbuhkan pokok labu. Untuk apa? Oh, besar faedahnya kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus ni, bila dia keluar dari perut ikan, macam bayi baru lahir dari perut ibu. Iaitu kulit nipis, lemah, lembut, tak tahan panas. Jadi, bila ada daun labu yang lebar, Nabi Yunus ambil daun labu, boleh selimut dengan selimut yang lembut, selembut daun labu. Kalau daun kasar, sakitlah badan dia. Dan juga daun ni sejuk, sebab tak ada pokok-pokok panas, sejuk. Kalau kita nak sejukkan badan, orang zaman dulu, orang yang kena kayap dia panas. Lalu dibaringkan di atas daun pisang, atas selimut daun pisang. Kering mengikut daun pisang tu, layu daun pisang. Kerana panas badan orang. Yang kedua, kulit Nabi Yunus ni, dia tak boleh tahan dia hinggap lalat. Ialah kulit macam bayi, tak tahan kalau lalat hinggap. Rupa-rupanya daun labu ni dibenci oleh lalat. Lalat tak suka. Itu hikmahnya Allah Ta'ala tumbuhkan daun labu ni, pokok labu ni. InsyaAllah, dalam ruang ini saya cuba kemukakan 10 fakta secara ringkas mengenai kehebatan daun atau pokok atau buah labu yang menakjubkan ini. Fakta pertama, kita tengok dalam kitab Zadul Ma'ad. Siapa pengarangnya? Saya akan terangkan selepas ni. Apa dalam kitab ni sebut? Dia boleh menguatkan hati yang duka lara, hati yang gundah gulana, yang risau, ronsing, tak tentu arah, yang orang sekarang kata depressed ke, atau anxiety ke, dan sebagainya. Ini berdasarkan riwayat Hisham bin Urwah yang meriwayatkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah SAW, pernah berkata, dia kata apa? Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, dia kata, wahai Aisyah, bila masak gulai, perbanyakkan dalamnya buah labu, kerana labu itu menguatkan hati yang duka. Ini kan Rasulullah SAW sendiri sebut. Ya? Menguatkan hati itu maknanya menenangkan hati. Cover hati yang duka-duka lara tu. Kan? Jadi kalau orang sekarang ni, kalau anxiety, depressed ke, dia akan ambil obat-obat menenangkan minda, menenangkan jiwa. Kenapa tak juga ambil labu? Sebab obat-obat penenang tadi, itu hasil daripada kajian-kajian manusia. Tapi yang ni, yang Rasulullah bukan hasil kajian-kajian. Ini langsung daripada Rasulullah ni, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Nabi dah tak cakap kosong.
Melainkan apa yang dia cakap adalah ilham atau wahyu daripada Allah SWT. Seterusnya, kita lihat tadi saya sebut kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad ni dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Di dalam kitab ini banyak menerangkan manfaat-manfaat labu dan hadis-hadis mengenainya. Ibnul Qayyim selain daripada kitab Zadul Ma'ad, dia banyak kitab. Antara satu lagi kitab yang termasyhur adalah kitab At-Tibbun Nabawi, kitab perubatan Nabi. Dalam siri yang lalu mengenai kehebatan keajaiban buah zaitun, saya ada menerangkan 10 fakta. Fakta yang 10 tu saya sebut, Ibn Sina ada menyatakan bahawa minyak zaitun ini menguatkan badan dan mencerdaskan pergerakan. Saya sebut ditulis dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi. Silap tu minta maaf. Bukan kitab At-Tibbun Nabawi. Kitab At-Tibbun Nabawi tadi oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibn Sina kitab ialah itu dia. Al-Qanun fit Tibb. Al-Qanun fit Tibb inilah yang saya sebut menjadi rujukan di universiti di dunia. Termasuk di Oxford yang terkini di Universiti Beijing. Okey, kita balik kepada fakta-fakta ajaib buah dan pokok labu. Fakta kedua, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, karangan At-Tabrani, dia kata labu ni cerdaskan akal. Ini berdasarkan hadis juga. Hadis dari Wa'ilah. Wa'ilah ni seorang sahabat Nabi yang tinggal dulunya di Sufah. Iaitu Sufah ni satu kawasan sudut belakang Masjid Nabawi, ditempatkan kalau kita sekarang macam rumah kebajikan masyarakat. Bagi orang miskin, orang susah, orang tak ada rumah, terutama orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah yang belum ada rumah, duduk situlah macam hotel sementara atau rumah kebajikan sementara. Jadi Wa'ilah kata Nabi SAW pernah bersabda. Apa sabdanya? Amalkanlah labu kerana ia menambahkan otak. Apa maksud tambah otak? Maknanya cerdaskan, maknanya baja untuk cerdaskan otak. Jadi kalau hari ini banyak produk-produk cerdas minda, janganlah kita lupa tinggalkan juga apa yang Rasulullah SAW sebut, iaitu labu mencerdaskan minda. Itu fakta kedua. Fakta ketiga, kita tengok pula dalam kitab Al-Imam Al-Baihaqi. Dia kata apa? Labu ni untuk kesihatan otak, hati dan penglihatan. Tu dia banyak khasiatnya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Atta, hadis mursal. Dia kata apa? Nabi kata ambillah labu kerana ia menambahkan akal dan mengembangkan otak. Maknanya tambah akal banyak, jadi jangan kecil-kecil lah. Kembang tu tak kuncup je. Jadi maknanya otak pemikiran kita berkembang, sihat, elok. Dan lagi, ada yang menambahkan hadis tu, Rasulullah SAW bersabda, dia cerahkan penglihatan dan lembutkan hati. Allahu Akbar. Kalau tadi menghilangkan duka cita, bagi orang yang keras hati pula lembutkan hati. Mudah-mudahan kita bagi anak-anak kita dilembut hati, mudah-mudahan insya-Allah. Seterusnya fakta keempat, dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi, dia kata apa? Buah ni buah syurga. Subhanallah. Ini hadis Nabi, hadis marfu'. Dia kata apa? Nabi kata sesungguhnya labu itu dan tembikai atau semangka atau ada orang kata timun Cina, itu adalah buah syurga. Subhanallah, kalau kita amalkan makan labu, makan tembikai ni, belum masuk syurga, dah makan buah syurga dulu. Tak nak ke? Kalau kita gemar makan durian, tak salah. Tapi kita tinggalkan dan lupa dan buat tak tahu buah syurga, rugilah. Biarlah kita makan buah syurga di dunia sebelum makan buah syurga di dalam syurga nanti. Seterusnya, fakta kelima. Kita kembali kepada kitab Zadul Ma'ad tadi oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia kata
buah labu ni adalah buah kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan hadis Abu Talib. Dia kata ketika dia masuk ke rumah Anas bin Malik, didapati Anas sedang makan labu dan sedang bermadah dengan labu. Dia bercakap-cakap dengan labu. Apa dia kata? Wahai labu, buah dari pokok yang sangat aku gemari disebabkan engkau digemari oleh Rasulullah SAW. Dia boleh cakap. Kalau Sayyidina Umar, ada riwayat kata, Sayyidina Umar ni dia tak suka makan labu. Tapi bila dia tengok Rasulullah gemar makan labu, lalu dia bermadah kepada labu. Hai labu, engkau lah labu. Kalau tak kerana Rasulullah gemar makan kamu, aku pun tak gemar. Tapi kerana Rasulullah gemar, aku gemar. Itu hebat sahabat-sahabat Nabi. Jadi kita janganlah membenci buah labu. InsyaAllah kita kena gemar sama macam Rasulullah SAW juga. Yang kedua, yang seterusnya, Rasulullah SAW sering menjamukan masakan labu kepada tetamu, terutama pada hari-hari kebesaran Islam. Kita selalu menjadi kuning kahwin dan sebagainya. Mana ada kita jamu labu? Masak nasi biryani. Tak ada labu, sorry lah. Kadang-kadang ada juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kenduri ada tahu masakan labu ni, dia teringat bahawa ini sunnah Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah SAW dan juga zaman para sahabat, buah labu menjadi kegemaran yang cukup terkenal. Makanan terkenal zaman tu. Tapi kita zaman sekarang sudah tidak terkenal lagi makanan ini. Rasulullah, macam mana cara dia makan? Rasulullah gemar makan labu yang dimasak dengan gulai daging. Ini riwayat yang menerangkan demikian. Iaitu Anas bin Malik kata, Rasulullah SAW dijemput ke suatu jemaah makan oleh seorang tukang jahit. Dia kata, aku pun pergi sama. Tuan rumah hidangkan roti gandum dengan kuah labu yang berisi labu dan daging. Kalau kita masak daging, biasanya tahu kentang, carrot dan terung dan sebagainya. Jarang jumpa labu ni. Sebabnya labu tempat kita ni masak lemak biasanya. Apa kata lepas ni kita ubah cara. Masak gulai, taruh labu. Ganti kentang. Ganjil ke? Dah adat kita selalu tahu kentang. Orang kata ganjil lah. Apa pula tahu labu ni? Kita kena beritahu. Inilah sunnah Nabi SAW. Cergaskan otak. Cergaskan badan. Allahu Akbar. Subhanallah. Lalu Anas kata, bila aku lihat Rasulullah mencari-cari labu dalam pinggan hidangan. Maknanya dalam lauk tu, bila dah Rasulullah ambil labu, dah tak ada labu, Rasulullah cari-cari lagi, ada lagi tak baki. Gitu. Jadi, Anas ni seolah-olah terpegun lihat Rasulullah begitu. Lalu dia kata, sejak itu aku menyukai labu. Tu para sahabat ni. Hadis ni riwayat Muslim. Hadis sahih. Sebelum nak teruskan fakta-fakta berikut, sila tolong like dan share seramai mungkin untuk kita menambahkan pahala kita. Allahu Akbar. Seterusnya fakta ke-6. Dalam kitab Ibn Katsir ada menerangkan faedah buah labu ini dalam perubatan silam. Dia kata ada banyak manfaat kesihatan untuk badan dan akal dalam perubatan lama. Antaranya dia kata air labu boleh menghilangkan kehak dan sakit kepala jika diminum atau buat basuh kepala, buat jaram kepala. Tidak. Juga untuk kesihatan perut mengagam, makan labu, minum air labu. Dia juga menyejukkan badan. Selain daripada itu, merupakan penawar bagi mereka yang sering sakit tekak. Kan banyak faedah labu ni. Itu dalam perubatan lama. Seterusnya kita lihat fakta ke-7. Ini dalam perubatan terkini, banyak orang buat kajian-kajian. Banyaklah pandangan, saya ambil sebahagian saja. Labu mengandungi pelbagai vitamin dan mineral yang tinggi. Antaranya beta-karotin. Ini saya sebut selepas ni nanti.
Antaranya juga kalium, fosforus, zat besi, magnesium, kalium, natrium, zinc, karbohidrat, vitamin A, B1, C dan E. Tuan-tuan tengok kandungan vitamin B1, C dan serat dalam labu berperanan sebagai pencegah strok. Kalau kita tak nak kena stroke, sekarang ramai orang kena stroke. Malah labu. Ini kajian-kajian terkini. Apa yang Rasulullah sebut tu lagi hebat. Beta-karotin pula, dia bertindak sebagai ejen antioksidan. Dalam labu ada antioksidan. Dan ada beberapa lagi bahan makanan yang Rasulullah sebut yang bila dikaji ada antioksidan. Itu akan datang punya cerita. Apa peranan antioksidan ni? Antioksidan ni, iaitu dia bertindak sebagai untuk memperbaiki fungsi immunity kita. Dan dia mampu mengurangkan risiko kanser serta penyakit jantung. Ini penyakit yang ramai hari ini orang kena. Amallah labu. InsyaAllah dengan izin Allah mampu mengurangkan risiko itu. Seterusnya, dia dapat membaiki sel-sel yang rosak secara perlahan-lahan. Ini menyebabkan kita dapat memperlahankan proses penuaan. Ini ramai orang suka ni. Dia tak nak tua. Makanlah labu banyak-banyak. Sel makin baik-baik. Fakta yang ke-8. Dia dapat mengawal nafsu makan. Tengok dalam gambar tu. Makan. Macam tak ada apa yang boleh tahan nafsu dia makan. Kita dapati satu kajian daripada Jabatan Pertanian Amerika, USDA. Dia kata sumber serat dan fiber yang tinggi dalam labu turut berfungsi mengawal nafsu makan. Tu dia, orang nak diet, ambil lah labu sunnah Nabi ni. Selain daripada produk-produk lain lah. Okay. Dan yang ke-10, kajian berbagai pihak menyatakan kandungan zat besi dan magnesium dalam biji buah labu sangat penting. Untuk siapa? Biji buah labu ni sangat penting untuk kesihatan organ peranakan wanita. Sampai biji dia pun hebat. Ini buah yang Allah Ta'ala tumbuhkan khas untuk Nabi Yunus. Dia mengembalikan daya seksual wanita. Yang mana lemah. Ni labu. Biji labu lah bagus. Dan bagi orang lelaki pula, dia mengawal bengkaknya kelenjar prostat. Kalau berlaku prostat, nak kencing pun payah. Selain daripada itu, bijinya juga boleh dijadikan kuaci dan dijadikan untuk obat bunuh cacing. Kita sibuk cari obat cacing. Ambil biji labu lah. Ini kajian, bukan saya yang kata. Boleh mengobat cacing, bunuh cacing. Dan fakta yang berikut, yang ke-10, ialah bunga labu ni, kalau ambil air dia, rebus, dia boleh merawat penyakit kuning. Sakit kuning, hepatitis ke, ataupun kuning bayi ke. Dan juga selain daripada dibuat sayur, daun dia, bagus direbus untuk dijadikan penawar cerit-berit atau demam. Hebatnya labu ni, buah dia berguna, daun dia berguna, biji dia pun berguna. Boleh juga ditumbuk kasar daun dia untuk diletakkan pada otot-otot yang sakit. Macam obat tahan sakit pula. Dan terakhir, saya nak tunjuk gambar ni. Kita di sini boleh katakan tak adalah ubat sup labu. Tapi di Arab ada ubat sup labu. Selain daripada itu, mereka buat jus labu. Pernah tak kita jumpa jus labu sini? Jus carrot ada. Jus apple ada. Jus labu tak pernah. Ini sunnah Nabi. Labu ni, subhanallah, tumbuh khas untuk Nabi Yunus. Dan kita dah mengambil manfaatnya. Bukan maknanya untuk Nabi Yunus kita tak perlu guna. Dan selain daripada itu, dibuat kuih. Ini ramailah. Di Malaysia ni memang ada orang buat kuih. Tepung campur labu dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga ilmu ini bermanfaat dan sebarkan kepada
muslimin muslimat yang lain. Mudah-mudahan kita menyebarkan ini mendapat pahala ganjaran meluaskan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.